السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis, Tuan Imam, Mursi serta ahli jawatan kuasa karya, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala perintah Allah dan dengan melaksanakan segala suruhan yang telah pun tertera kepada kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita hidup hari ini adalah zaman para nabi dan para rasul sudah tidak ada lagi. Kita hidup di dalam satu zaman yang sudah tidak ada lagi manusia yang dijadikan contoh teladan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini. Kita hanya boleh mengetahui cerita tentang Rasul, tentang Nabi ini daripada ayat Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi itu sendiri kita tak pernah tengok. Sedangkan yang dikatakan kemuliaan akhlak Nabi itu sendiri tak pernah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kita hanya mendengar perkara-perkara ini dinyatakan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heranlah umat Islam di akhir zaman ini ada di antara mereka yang begitu sekali tawar imannya. Ada di antara mereka yang begitu sekali tidak ada selera untuk melakukan suruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis dia, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam zaman tidak ada nabi, tidak ada rasul ini, maka pewaris nabi yang menjadi ganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah golongan ulama. Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah alim ulama. Orang yang sepatutnya tinggi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah alim ulama. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-ulama masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasatul anbiya'i, atau kama qala. Maksud dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu ialah lampu di atas muka bumi ini. Yang dikatakan ulama itu masabih, dia menjadi lampu yang boleh menerangi orang yang duduk di sekeliling dia. Yang dikatakan ulama itu dia mampu memberikan cahaya kepada orang yang nak menumpang ilmu dan pengajaran daripada dia. Lalu kata Nabi, al-ulama masabihul ardi. Ulama adalah lampu bagi bumi ini. Wa khulafa'ul anbiya. Dan mereka adalah pengganti kepada para nabi. Di ketika ketiadaan nabi ini, maka ulama muncul sebagai pengganti nabi yang memimpin umat ke arah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini wawarasati, mereka akan mewarisi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wawarasatul anbiya, dan mereka akan mewarisi para nabi yang telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun begitu, di sana ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi mengingatkan manusia tentang ulama ini. Sesungguhnya seperti yang telah pun kita tegaskan beberapa kali, ada golongan ulama dan ada golongan ulak dalam semua. Dia bunyi nak lebih kurang, PL perangai dia berbeza besar. Lalu dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi, yushik an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuh wa la yabqa min al-qur'ani illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud au kama qala. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita dengan kata dia sudah hampir sangat sampai kepada kamu satu zaman di mana pada zaman itu tidaklah kekal kepada manusia ini, tidaklah kekal Islam itu melainkan pada nama sahaja. Umat manusia yang hidup di akhir zaman ini namanya Islam, tetapi tidak ada lagi tanda-tanda Islam pada diri manusia yang mengaku dirinya Islam itu sendiri. Yang kedua, di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, Quran hanya tinggal di dalam rasam, di dalam mashaf dia sahaja. Quran hanya tinggal dalam kitab, sudah jarang sekali dibuka oleh orang-orang Islam untuk membaca isi kandungan Quran itu. Di akhir zaman ini, kata Nabi, masajiduhum 'amirah, masjid mereka hebat sekali. Masjid orang akhir zaman ini mengalahkan masjid Nabi SAW. Nabi apabila mendirikan Masjidin Nabawi, apabila didirikan Masjid Madinah itu hanya dengan bersempadankan kepada tiang-tiang korma. Sembahyang dilakukan di bawah panas terik, tidak berbumbung. Tetapi berkat masjid yang didirikan di atas asas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang berpusu-pusu, berduyun-duyun timpa pergi semayang di masjid yang didirikan di atas asas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya masjid akhir zaman ini, kata Nabi, masajiduhum 'amirah, masjid nampak hebat, tiang saja pun dah hebat. Sekali peluk tak lepas, kena peluk 2 kali baru lepas. Tengok-tengok bilangan tiang lebih banyak daripada jemaah yang semayang. Ini masjid akhir zaman nampaknya hebat. Wa hiya kharabum minal huda, tetapi dia sunyi daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid sudah dijadikan museum. Masjid sudah dijadikan tempat yang hanya digunakan pada ketika-ketika tertentu sahaja. Masjid hanya berfungsi pada hari Jumaat dan lebih-lebih lagi berfungsi pada hari raya, sama ada raya puasa atau raya haji. Lain daripada itu, masjid sudah dikunci. Masjid sudah tidak diizinkan sebarang aktiviti dijalankan di dalam dia. Masjid sudah tidak lagi menjadi pusat untuk mendidik umat Islam setempat. Masjid sudah tidak lagi dijadikan tempat untuk menimbulkan kesedaran di kalangan ibu bapa terhadap tanggungjawab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nak mendidik anak-anak yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua. Lalu Nabi SAW menjelaskan perkara ini kepada kita semua. Dan akhirnya kata Nabi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Nabi kata alim ulama di akhir zaman ini adalah merupakan alim ulama yang banyak mengeluarkan fitnah, dan mereka merupakan syarru man tahta adimis sama, orang yang paling jahat daripada banyak-banyak orang yang ada di bawah langit Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Daripada alim ulama inilah keluar berbagai-bagai fitnah, wa fihim ta'ud, dan kepada mereka inilah fitnah itu akan kembali dan membinasakan mereka di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita hidup di dalam zaman di mana ramai orang mendakwa diri mereka menjadi alim ulama. Ramai orang yang mendakwa mereka fasih, alim dalam soal agama ini. Maka ramailah manusia yang salah langkah apabila mengikut ulama yang salah ini. Seorang sahabat Nabi
namanya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal pernah berkata, kata dia, ihzaru zallatal alim lianna qadrahu 'indal khalqi 'azim fayattabi'unahu ala zallatihi. Kata Muaz bin Jabal, berhati-hatilah kamu dengan gelincirnya orang alim. Muaz bin Jabal mengingatkan kita supaya umat Islam berhati-hati, berjaga-jaga dengan alim ulama yang tergelincir daripada landasan Islam yang sebenar. Lalu kata dia, ihzaru zallatal alim, jaga-jaga dengan gelincirnya alim ulama ini, lianna qadrahu 'indal khalqi azim. Kerana sesungguhnya pengaruh mereka di kalangan orang ramai terlalu besar. Orang alim ni pengaruh dia besar. Orang alim ni hari ini kadang-kadang orang guna untuk ambil kesempatan. Ada pihak tertentu dia nak bercakap dekat orang ramai. Orang ramai tak mau dengar dia cakap. Dia panggil ustaz seorang main sulam bagi ceramah agama. Orang pakat timpa main nak dengar ceramah agama ustaz ni, dia pulun bercakap sama. Dia guna platform itu untuk memberi maklumat yang ada pada dia pada orang lain. Orang datang kerana nak dengar ceramah agama, bukan kerana nak dengar cakap dia, tapi dia guna kesempatan itu. Ini menunjukkan kepada kita benar apa yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa orang alim ini pengaruh dia terhadap orang ramai terlalu kuat. Maka Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, ridwanullah alaih, mengatakan bahawa sesungguhnya orang alim ini pengaruhnya terhadap orang ramai sangat besar. Fayattabi'una ala zallati, maka akan mengikutnya di atas kegelincirannya itu. Hari ini orang mengaji agama, orang mengaji kita, kalau ada seorang ustaz bagi fatwa yang menyenangkan dia, dia jajah satu kampung, satu negeri dia nanti bagi tahu. Ditanya satu ustaz, dia kata, riba ni halal ke haram? Itu soalan yang biasa kita dengar. Ustaz, dia kata, riba ni halal ke haram? Kalau ada seorang ustaz, dia kata riba dalam keadaan hari ni halal, dia pegang yang tu, dia jajak satu negeri. Siapa kata? Ustaz Samsuri kata. Satu negeri dia nanti jajak. Siapa kata? Ni si Fulan bin si Fulan kata. Orang ni kata. Ustaz dalam radio kata. Lagi kemat. Kalau cakap Ustaz Samsuri kata, korang kemat. Ustaz dalam radio kata. Kawan dengar pula sokong sikit lagi. Saya pun dengar juga itu. Ustaz dalam radio kata. Orang telefon tanya dia, dia kata tak apa. Orang tanya, Ustaz, ni duit saya dapat insurans kemalangan, saya nak buat pergi Mekah, boleh tak boleh? Awak tak boleh pula Ustaz ni kata. Dia jajah lagi sekali. Satu negeri dia nanti cerita boleh. Bila ada orang kata tak boleh, dia kata hang siapa? Haklah radio pun kata boleh. Lah radio ni kan rasakan. Ini orang hari ini, orang akhir zaman ini begitu penilaian dia. Dia tidak balik kepada neraca pertimbangan yang ditegakkan. Neraca itu di atas dasar kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya neraca itu ditegakkan di atas dasar yang tidak dasar Quran dan tidak dasar hadis. Pendek katanya dasar yang tidak syar'i. Ini yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Maka itu sebab Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis dia. Kata Nabi, wailun li ummati min ulama'i su yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabtaghunaha min umara'i zamanihim ribhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum atau kama qala. Nabi sebut di dalam hadis ini, kata dia kecelakaan ataupun neraka wil akan ditimpakan kepada umat aku daripada kalangan ulama-ulama yang jahat. Nabi sebut tegas di dalam hadis ni, kecelakaan dan neraka wil akan dikenakan kepada ulama jahat daripada kalangan umat aku. Siapa ulama jahat ini? Yattakhizuna hadzal ilma tijaratan. Mereka yang menjadikan ilmu mereka sebagai barang perniagaan. Yang dikatakan ulama jahat ini adalah golongan yang menjual ilmu agama dia.
semata-mata kerana nak dapat sikit kesenangan di atas muka bumi ini. Sanggup dia menjual hukum Allah semata-mata kerana dia dijanjikan kepentingan yang berbentuk duniawi. Allah Subhanahu wa taala di atas lidah Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara ini, bahawa akan wujud golongan alim, golongan ulama yang mereka ini dipanggil ulama usuk, ulama jahat. Mereka ini sanggup menjual ilmu semata-mata kerana sedikit kepentingan dunia. Semata-mata mereka nak menuntut keredaan daripada orang yang berkuasa pada zaman mereka. Ribahan li anfusihim, mereka hendak sedikit untung ke atas diri mereka itu. Maka kata Nabi, la arbahallahu tijaratahum, Allah sekali-kali tidak akan mendatangkan keuntungan kepada perniagaan yang seperti itu. Kalau sekiranya nak jual ayat Quran kerana nak dapat sikit senang atas dunia, Allah tidak akan anggap perniagaan itu menguntungkan dia. Sebaliknya, dia akan menanggung rugi besar di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, sinfani minan nas iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas, al-ulama wal umara. Nabi sebut di dalam hadis ini ada dua golongan manusia. Kalau baik kedua-dua golongan ini, maka baiklah manusia umumnya. Kalau sekiranya rosak dua golongan ini, maka rosaklah manusia keseluruhannya. Golongan itu ialah ulama dan umara. Golongan ulama bijak pandai, alim dalam bidang Islam, dan umara golongan yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rosak dua golongan ini, satu negeri, satu negara, satu dunia akan turut mengalami kerosakan itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yakhruju fi akhir zaman rijalun yaqtiluna ad-dunya bid-din yalbisuna lin-nasi juludad-dha'ni minal-lini alsinatuhum ahla minas-sukar wa qulubuhum qulubuz-zi'abi. Yaqulu Allahu azza wa jalla, abi yaghtari'un am alayya yajtari'un fabi halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnah tada'ul halim minhumul hayran atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, akan muncul di akhir zaman esok beberapa golongan manusia yang mereka itu mencampur adukkan dunia dengan agama mereka sendiri. Akan timbul di akhir zaman ini orang keliru, tak faham di antara dunia dan agama. Dia tak nampak yang mana satu adat, yang mana satu ibadat. Tak nampak dia. Tengok serupa aja. Bila dapat anak, dia gelut nak buat pulut kuning. Dia tak gelut nak cukur kepala. Dia dapat anak, dia tengok, dia kata, budak ni rambut tak jenuh. Rambut tak jenuh, tak sabarlah cukur kepala. Kita buat pulut kuning sudah. Sedangkan pulut kuning tu bukan ibadah. Nabi tak pernah makan pun pulut kuning ni. Bukan kata buat, tak pernah makan langsung. Cukur kepala itu sunnah, sabit dengan hadis Nabi SAW. Bukanlah kita kata buat pulut kuning tu salah. Kita tak kata salah. Tapi yang kita nak kata di sini, dia keliru di antara dua benda ni. Cukup kepala yang sunnah itu dia tak pentingkan. Pulut kuning yang tidak sunnah itu yang diutamakan. Dia kata tak apalah, tak buat cukup kepala pun tak apa. Kita buat pulut kuning jadi pelepah sudahlah. Ini dia. Keliru masyarakat akhir zaman ini di antara soal ibadah dengan soal adat. Di antara benda yang sabit dengan amalan Nabi, dengan benda yang hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak bersumbarkan kepada mana-mana hadis daripada Nabi SAW. Bahkan yang lebih teruk lagi, akan muncul di akhir zaman ini manusia yang menjadi golongan alim,
golongan ulama yaqtiluna dunya bid-din. Tiba-tiba ulama ini mencampur adukkan di antara dunia dan agamanya. Yalbisuna lin-nasi juludad-dha'ni minal-lini. Alim ulama ini dia memakai pakaian yang dibuat daripada kulit kambing. Maksudnya dia pakai baju nak bagi nampak dia zuhud, nak bagi nampak dia ni zahid ilallah, nak bagi nampak dia ni Allah tak pentingkan sangat dunia ni, nak bagi nampak dia tawadhu, nak bagi nampak dia rendah diri di hadapan manusia semua. Alsinatuhum ahla minas sukari. Lidahnya lebih manis daripada gula. Mari bersyarah sedap dengan ayat Quran, dengan hadis, keluar merambu-rambu. Hebat nampak dianya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia wa qulubuhum qulubuz zi'abi. Tetapi alim ulama yang nampak zuhud, yang nampak tak mau ke dunia, yang nampak macam nak sangat kepada akhirat ini, hati mereka ini ganas seperti hati serigala. Alim ulama ini nampaknya begitu, tetapi hatinya ganas sekali. Kalau boleh nak terekam, nak bahas, lah tu juga. Dari segi loba dia ke dunia, Masya Allah, tidak seperti pakaian yang dipakainya. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang perkara ini. Hari ini saya secara peribadi melahirkan rasa bimbang apabila melihat semakin ramai orang-orang alim, ulama ini yang meletakkan harga pada ilmu Islam yang nak disebarkan dia. Kita tak berkenan sangat perkembangan yang berlaku ini. Bila orang telefon minta panggil ceramah, dia tanya dulu hampa nak bayar berapa. Perkara ni sedang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita kena sebut benda ni. Kita minta supaya pihak yang telah pun melakukan perkara ini supaya kembali sedar dan berunduh ke belakang. Jangan sampai ilmu agama Allah, jangan sampai ayat Quran dan hadis Nabi SAW dijadikan barang perdagangan. Soal orang nak beri banyak mana itu keikhlasan dia, dan kita terima tidak salah berdasarkan kepada nas daripada hadis Nabi SAW. Tak salah. Tapi bila kita letakkan harga, ketika itu adabnya punduk sekali. Dari segi adabnya buruk sekali. Sekalipun tanya dulu, berapa hamba nak bayar? Kalau takat 200, panggil orang lain. Dia kata pula, pasal apa hampa panggil penyanyi mai hampa boleh bayar sampai 800, sampai 1000. Dekat orang agama hampa bayar 50 ringgit. Nak bandingkan diri dia dengan penyanyi pop yang mai duk menyanyi. Kita minta supaya kalau ada pihak yang seperti ini, kita bertanggungjawab nasihat dia. Telefon pergi dekat dia, kata dekat dia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ilmu agama sudah dikomersialiskan, lah ni era korporat. Lah ni era dia, era korporat. Semua benda mesti dichannelkan ke arah korporat. Semua nak dikoperatkan, semua nak dikomersialiskan, semua benda mesti komersial. Dia kata hari ni mesti mendatangkan pulangan balik duit yang tinggi. Apa juga bidang mesti memikirkan masalah untung, business minded, masalah money matter. Ini jenis hak duk isi dalam televisyen banyak-banyak lah ni. Dia pilah dekat depa. Kita hak bidang agama ni pun nak korporat juga. Yang akhir-akhirnya keparat aja kita ni. Korporat tak ke mana, apa ke tidak, keparat aja kita ni. Apa pun tak boleh. Pahala tak dapat, duit tak boleh banyak mana, untung pun tak seberapa. Apa kesudahan kita? Kita bimbang melihat perkembangan yang sedang berlaku pada hari ini. Dan golongan ini kata Nabi, wa qulubuhum qulubuz zi'abi. Hati mereka ganas seperti hati serigala. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman, kata dia, abi yaghtari'un, adakah aku kamu nak tipu? Allah tanya golongan ulama yang nak menjual ayat-ayat Allah ini. Abi yaghtari'un, adakah aku ni kamu nak tipu? Alayya yajtari'un, ataupun ke atas aku kamu nak tunjuk kurang sopan kamu. Kata Allah, fabi halaftu, maka aku bersumpah
la ab'atsanna ala ulaika minhum fitnah. Aku akan bangkitkan mereka ini di hari akhirat esok dalam keadaan fitnah. Tada'ul halim minhumul hairan. Sehingga kan orang-orang yang berakal daripada kalangan mereka akan bangkit dalam keadaan tercengang-cengang. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, marilah kita membetulkan niat kita semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada yang menyampaikan ilmu agama ataupun yang nak menerima ilmu agama. Tujuan kita tidak lain, tidak bukan. Kita sebagai hamba Allah bertanggungjawab untuk mencari sedikit ilmu daripada lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu yang sedikit itu, kita berazam untuk meningkatkan amal kita. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita amal yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan para rasul, para nabi, para ulama digerakkan di dalam masyarakat ini ialah supaya mereka boleh membenteras perbuatan mungkar dan maksiat yang berleluasa di atas muka bumi ini. Allah berfirman di dalam suratul Maidah ayat 78-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Allah sebut di dalam ayat ini telah dilaknat golongan yang kafir, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan Bani Israel itu. Allah sebut dalam ayat ini Bani Israel, mereka ni dilaknat oleh Allah. Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka di atas lidah Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Adalah kerana mereka itu telah melakukan maksiat dan melampau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel ini asal-asalnya adalah satu suku kaum, satu bangsa yang besar, yang Allah telah bangkitkan beberapa orang nabi daripada kalangan Bani Israel ini. Yang Bani Israel ini sesungguhnya telah pernah pada satu ketika itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila mereka meninggalkan perintah Allah, apabila mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah laknat Bani Israel ini. Dan orang yang semulia-mulia makhluk dan makhluk yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah sudah tidak lagi diberi kepada Bani Israel, sebaliknya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang makhluk terbaik ini dulu dipakai oleh golongan Bani Israel. Mereka adalah sebaik-baik umat. Apabila mereka kufur kepada Allah, apabila mereka melakukan maksiat kepada Allah, Allah ambil balik anugerah sebaik-baik umat itu dan berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada dunia ini, yang kerja kita ta'muruna bil ma'ruf dan hauna 'anil munkar. Kerja kita mengajak orang ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita akan jadi umat yang terbaik sekiranya kita laksanakan dua perkara ini. Apabila kita juga tidak melaksanakan dua perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lucutkan juga gelaran sebaik-baik umat. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam surah Al-Maidah tadi, golongan Bani Israel ini kanu yatanahawna 'an munkar, adalah mereka itu tidak mencegah perbuatan mungkar. Fa'aluhu, yang dibuat oleh umat pada zaman dia. Labi'sa ma kanu yaf'alun, maka alangkah buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dihormati, kita menekan soal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita duduk dalam satu rumah tangga. Rumah tangga yang kita mengaku sebagai rumah tangga Islam. Di dalam rumah tangga itu ada isteri, ada anak pinak, lelaki dan perempuan. Dan ada juga kaum keluarga terdekat yang tumpang duduk berteduh di bawah bumbung rumah kita sendiri. Dan menjadi tanggungjawab kita
untuk menjaga amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nabi SAW bersabda di dalam hadis dia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyin wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baiti wal mar'atu ra'ayatun ala baiti zawjiha wa waladi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi kata setiap orang daripada kamu adalah pengawan. Kita semua pengawan dan kita dipertanggungjawabkan di atas barang yang kita kawal. Sebagai amir, sebagai ketua, kita bertanggungjawab untuk mengawal orang-orang yang duduk di bawah kita. Sebagai lelaki, kata Nabi, warrajulu, sebagai seorang laki-laki, seorang suami, maka kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga ahli keluarga yang duduk di dalam rumah kita. Kita wajib jaga isteri, kita wajib jaga anak pinak kita. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladi. Manakala seorang perempuan, dia wajib menjaga anak-anak yang duduk di dalam rumah dia, dan wajib juga dia menjaga rumah yang diamankan oleh suaminya kepada dia. Maka kita semua adalah orang yang mempunyai tanggungjawab untuk mengawal, dan Allah akan tanya semua muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Maksiat, kemungkaran berlaku bukan sahaja di dalam masyarakat kita. Maksiat dan kemungkaran bukan sahaja berlaku di dalam kampung yang duduk di tepi-tepi rumah kita, tetapi maksiat dan kemungkaran hari ini sudah masuk sampai ke dalam rumah kita. Lalu di sinilah letak tanggungjawab seorang ibu, seorang bapa untuk memastikan semua anak beranak, semua kaum keluarga yang duduk di dalam rumah dia bebas daripada kemungkaran, daripada maksiat yang sedang berleluasa pada hari ini. Kita minta ceramah agama ni dengar banyak kali sangat dah. Tak larat-labat dah. Mengaji kitab ni dengar tak tahu berapa lama dah. Kalau tak mai duduk dekat-dekat pun, duduk balai lentang sambil balai rokok daun, dengar juga. Tang rokok daun tak tinggal juga. Tang nak mengaji juga. Apa kesudahan kita ni? Anak pinak di rumah tidak taat kepada Allah. Adakah kita tak tahu? Kita tahu. Tapi apa tindakan kita? Tak ada tindakan apa juga. Kemana kesudahan kita? Isteri kita sampai bila nak mula pakai tudung? Sampai bila nak mula? Duk tangguh. Suami tak mampu menegur isterinya sendiri. Anak pinak derhaka pada ibu bapa. Anak pinak sudah berani mengarahkan ibu bapa. Anak pinak sudah berani jerakah ibu bapa. Anak pinak sudah berani tumbuk meja di depan bapa. Di mana perginya amanah yang Allah pikulkan kepada seorang bapa untuk membetulkan kaum keluarga yang duduk di dalam rumah dia, yang makan nasi satu periuk dengan dia? Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tajuk ni tajuk yang banyak orang dah bercakap dan kita dah banyak kali dah dengar. Cuma yang kita nak tekankan malam ni tindakan. Kita tidak mau lagi mengulang cerita yang sama, tapi kita minta tindakan mesti ada. Kita dah dengar ceramah, kita dah faham, kita dah reti apa amanah yang Allah pikul pada kita, apa tanggungjawab kita. Bila kita nak bertindak? Ini soalan dia. Anak yang kita besarkan, anak yang kita beri kasih sayang pada dia, anak yang kita limpahkan macam-macam benda pada dia, kenapa kita tak mampu nak kawal dia? Kita tidak menafikan bahawa soal hidayah itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tekan di sini bukan soal bapa dan ibu beri hidayah, tapi kita tekankan bapa dan ibu mesti bertanggungjawab laksanakan amanah yang Allah beri pada dia. Kalau kita sudah betulkan dia, kalau kita sudah ajak dia, kalau kita sudah minta dia jadi baik, dia tak mau juga, maka itu soal hidayah. Kita tak boleh masuk campur. Allah tak mau ubah dia. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah kata fadzakir, bagi peringatan. Kita sudah ke tidak beri peringatan pada anak-anak kita? Innama anta muzakkir, sesungguhnya kerja kamu ialah memberi ingatan pada manusia. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu tidak akan mampu untuk mengubah manusia itu.
Kita menekankan soal tanggungjawab, kita menekankan soal tindakan untuk mengubah keluarga kita daripada keadaan yang tidak diredai Allah kepada keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ni bab ni habis jerit. Tak tahu dah nak buat lagu mana. Mati akai kadang-kadang balik melengung sorang-sorang minta tolong dekat Allah. Ya Allah, kalau ikut putih hasa ni, putih hasa lama dah. Kalau ikut kita nak dakwah kita terus membuahkan hasil, lama dah tak berdakwah. Baik duduk di rumah. Tetapi apabila kita mengenangkan Nabi-Nabi dulu buat kerja lebih teruk daripada ni lagi, pujuk hati kita turun juga. Kalau ikut kita hanya lepas cakap ni kita nak tengok berubah terus. Itu kalau ikut kita tu. Bila baca-baca dalam Quran, Allah kata Nabi Nuh alaihi salam sendiri pun merayu depan Tuhan, merintih dia, da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh kata, ya Allah, aku seru, aku ajak kaum aku ni malam dan siang. Tak kira waktu mana, tengah malam aku turun, siang aku turun, aku ajak kaum aku supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai, mereka tak terima seruan aku illa firara, bahkan lari pula lagi daripada aku. Nampak Nabi Nuh mai, dia kata jumlah. Hang tunggu sekejap lagi dan dia mula bercakap, karut punya cerita. Kawan yang dengar dia pun jom. Ayak kopi tak ada bayar duit, dia tuang ayak tu aja. Punya tak mau dekat benda agama ni. Ya Allah. Kita biasa singgah semayang di masjid, singgah semayang maghrib, tengok di sana orang duk baca kitab dalam masjid, yang di luar sana duk buka cawangan baru. Tin melu hak besar sekali tu buat tempat abu rokok. Penuh, saya ingat boleh penuh yang tu lah. Boleh penuh. Tin melu hak besar tu, kalau bubuh pot susu tu menasabah lah sikit. Tin melu hak besar tu, makna dia memang bercadang nak bagi penuh sungguh. Azam dia untuk buat benda tu, Masya Allah, berkobar-kobar semangat dia untuk penuhkan tin tu. Tapi dia tidak ada semangat untuk penuhkan sok-sok pengajian yang sedang berjalan pada masa yang sama. Kalau tak berkenan dekat ustaz nak ngajak pergi balik, terus lah, tak sadar duduk macam tu, duduk nampak. Habis kita balik ke rumah nak marah anak kita, nak marah apa anak kita kata, pak aku pun marah banyak kali ni. Benar ni, kita kalau kita bagi tahu jadi macam orang kata ajak itik berenang. Tahu belaka dah. Mana ada satu manusia yang waras fikiran, yang otak dia senta elok, yang tak mau anak-anak jadi baik? Mana ada? Pak penyamun apa teruk macam mana sekalipun, anak dia mau jadi baik. Pak tu perangai tak senonoh macam mana sekalipun, tang anak mesti jadi baik. Jadi silap kita, kenapa kita tak ubah diri kita? Sedangkan kaedah tarbiyah Islamiah, kaedah mendidik anak-anak di dalam Islam ini, Nabi kata ibda binafsik, mula dengan diri kamu. Pendidikan tidak akan berjaya selagi mana diri orang yang mendidik itu sendiri tak betul. Pendidikan tidak akan berjaya selagi mana orang yang nak didik itu pun sendiri kacau merba. Kalau kacau bilau tak nampak mana dia nak pergi. Kalau hari ni kita minta sangat-sangat soal pendidikan anak-anak ni, ibu bapa mesti didik diri dia sendiri dulu. Yang tu bagi selesai. Kerana budak hari ni budak cerdik. Dia tidak akan dengar apa yang orang tu kata, tapi dia nak tengok orang tu macam mana. Kalau pak dia marah dia boleh tunduk, dia boleh dengar apa yang pak dia marah dia. Pak dia pi aja dia buat tangan dulu. Pi lah dia kata. Sembang dia kata. Mujuk pak aku aja, kalau orang lain dia kata ketahuan. Kita tak mau berpura-pura main-main dalam soal tarbiyah, dalam soal pendidikan ini. Tak boleh main-main. Kalau kita berasa malu muka pasal sekolah hantar sepucuk sorak main dekat kita, kata anak kita ditangkap kerana merokok di dalam tandas. Malu muka kita. Anak kita balik marah, cabut tali pinggang, rak bagi atas belakang. Aku bagi duit bukan suruh hampir beli rokok isap. Aku tak pernah ajak hang buat kerja ni. Aku. Oh bukan main. Gerak.
Habis semua. Dia duduk cucuk rokok. Oh, duduk buang asap. Astagfirullahaladzim, menyebut nama. Dia kata budak-budak lah. Habis sepuntung, sambung sepuntung lagi. Oh. Cuba tuan-tuan fikir tengok, anak hormat ke dekat kita? Anak hormat ke dekat kita? Kita pukul dia tadi macam dia buat salah yang cukup besar. Habis-habis kita pergi balas rokok. Dia sakit belakang ni bukan main, duduk tengok daripada jauh. Yang dia hisap tak apa. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, usaha untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah maksiat dan mencegah kerosakan ini bermula daripada diri kita, kemudian rumah tangga kita. Kalau kita bercakap tentang soal nak cegah kemungkaran dalam dunia, sedangkan dalam rumah kita kemungkaran berleluasa dengan hebatnya, kita cakap tak serupa bikin. Dia bercakap tentang kemungkaran seluruh dunia, sana sini macam tu macam ni, dalam rumah sendiri pun tak boleh nak selesai lagi. Kita sendiri pun bangkit semayang subuh pukul 7 suku. Dengar kesembang, Masya Allah, pecah habis dinding-dinding rumah. Dengar kekritik orang ni nombor satu. Semua orang tak kena. Anak kita pun duk tak tahu apa punca lagi. Anak pergi sekolah pakai kelumbung, balik ke rumah tinggal mini skirt keluar pasal malam. Tak apa. Pasal apa? Pak dia hadap cakap beras ni kata janji hampir sekolah pakai kelumbung sudah. Tak ketahuan juga tahun ini. Itu sebab saya selalu mengingatkan di mana-mana juga, ceramah tak cukup, kena mengaji, kena tarbiyah diri kita sendiri, kena tazkiyah nafsu kita ini. Ceramah ni untuk semangat bagi mic aja, itu aja. Tuan-tuan mari malam ni, mari dari jauh, bagus kita mari ni, tapi sekadar untuk cas bateri aja, tu aja. Bateri yang dah dicas, semangat yang dah berkobar-kobar, kalau sekiranya tidak disusuli dengan program tarbiyah, jahanam kita. Kita hanya akan jadi orang yang bercakap pandai, tapi diri sendiri kita tak boleh perbetul. Kita hanya akan jadi orang yang pandai tegur orang, kritik orang, tapi anak pinak kita tak mampu tegur. Maka itu sebab kita minta lepas ceramah ni, kuliah pengajian kena ikut. Saya tengok senarai ni, nampak duduk tengok dua abang model sembang lepas maghrib macam. Habis-habis semayang maghrib, pakat pergi tengok tu, oh malam ni di apa nu ada ustaz ni. Itu orang tak pergi dah, aku tak boleh malam ni payah ni. Malam esok lepas maghrib keluar pergi tengok kali lagi, oh malam ni bagus ni, ada sampai 3 orang satu malam ni, dan mana satu ramai orang pergi ramai. Dia sembang benda lagu tu, hampirlah la ilaha illallah. Marah sungguh. Kena mengaji. Masjid kita tak mampu menyediakan kuliah pengajian tiap-tiap malam. Bukan masjid Paya Keladi aja, masjid mana pun serupalah, dia tak mampu menyediakan kuliah pengajian tiap-tiap malam. Malam yang masjid kita tak ada kuliah pengajian, korban sikit minyak motor, keluar pergi carilah dekat-dekat ni, banyak ada. Masjid Badui Kepala Batas ada, masjid banyaklah, tak ada, banyak. Nak cari ke tak mau? Nak tunggu masjid kita, walaupun tak ada apa, tunggu juga masjid. Bukan nak lari pergi ke mana, dia duduk ada situ lah. Kita tu kena lari pergi cari. Kalau kita tak mau lari pergi cari, panggil orang main masjid kita. Tiap-tiap malam ada pengisian. Kalau ada malam yang kosong 1-2 malam, itu masa untuk rehat. Soal mencari ilmu, kena gelut. Tak boleh jenis bermusim, nanti tunggu musim Maulid Nabi, tunggu Isra' Mi'raj, tunggu Ma'al Hijrah, tunggu sempena aja baru. Dah, itu bukan cara dia. Kita nak supaya masyarakat jadi elok. Masyarakat tidak boleh jadi elok kalau sekiranya dia tidak ada satu program, satu cara untuk tarbiyah, untuk didik diri dia sendiri. Yang ini kita kena ingat sangat-sangat. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 161 hingga 164. Firman dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun.
falamma nasu ma zukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat ini, Allah cerita tentang manusia yang ketika mana dia berkata kepada umat, kata dia, kenapa kamu sibuk memberi nasihat kepada kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak membinasa orang supaya jangan buat maksiat. Dia kata dekat puak-puak yang duk tahan orang tak bagi buat maksiat ni, dia kata, hang tok sapi nasihat lah, puak-puak tu puk mana pun nak lingkup lah. Dia kata, hang tok sapi nasihat lah, tu jenis tak makan nasihat. Hang tok zaduk pi lah, dia ni memang aku tak tahu nak kata lah. Ni manusia jenis ni, jenis tak mau kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni bergerak dalam masyarakat. Dia kata, tosah main duk ajak lah, kami dulu pun mengaji pondok belakang dah. Penyakit mengaji pondok ni pun satu hal juga. Dia mengaji tak habis, duk jual ke orang habak kata dia mengaji pondok. Orang main nak cakap sikit dah, dia kata nak main kata apa, aku pun mengaji kat elok ni. Tapi orang lain mengaji jadi elok, dia mengaji jadi tak tahuan. Jangan kata mengaji pondok, mengaji sampai universiti pun keluar jadi tak ketahuan ramai. Mengaji sampai universiti, sampai peringkat PhD dalam bidang agama pun turun-turun nak lawan bola, dia selok pendek. Orang lain nak balik Amerika pakai selok panjang. Benda jadilah. Masuk sahabat pula, kita terkejut tengok, sofa macam kenal nak pakai selok pendek ni. Kenal sungguh, lawan tak kenal. Duk tengok muka dia kerap sangat dah. Hak balik Amerika, hak balik England tu reti aurat laki-laki ni tang mana pakai seluar panjang. Dia hak balik daripada pengajian Islam ni pakai seluar pendek. 3 kali dah ni. Masuk 4 kali kena berhenti mengejut. Tak boleh. Tak boleh. Pasal kita sedih sangat, kita tekilan sangat. Orang yang sepatutnya reti boleh jadi pimpinan dalam masyarakat, tiba-tiba dia yang memberi satu contoh tidak baik kepada masyarakat. Ini. Jadi kita nak bagi tahu benda ni. Kita nak bagi tahu soal hang mengaji di mana, hang keluar daripada mana, itu tak penting. Soalnya hang bergerak betul ke tak ikut jalan yang Allah dan Rasul tunjuk. Setakat nak dakwa, nak dabik dada, mengaku mengaji daripada universiti ini dan sebagainya, ini bukan masa dia. Itu sebab Imam Al-Ghazali, saya sebut di banyak tempat, Imam Ghazali kata rugi sangatlah orang yang jahil melainkan orang yang berilmu. Rugi sangat orang yang berilmu melainkan orang yang beramal dengan ilmu. Rugi sangat orang yang beramal dengan ilmu melainkan orang yang ikhlas di dalam amalan dia. Jahil, berilmu, beramal, ikhlas di dalam amalan dia. Banyak anak tangga kita nak naik. Kita hari ini mampu ke tidak bebaskan diri kita daripada kejahilan yang kita sebut dia anak tangga mula sana. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, hari ni kalau kita mari tunggu tengok dekat kolah habis ayat semayang boleh jatuh air mata. Saya biasa tunggu dekat kolah, tunggu tengok orang mari ambil ayat semayang jatuh air mata. Yang mana rukun wuduk pun tak kena, ambil basuh muka gonyo-gonyo depan tak sampai habis kawasan sempat wuduk. Masya Allah, ini umat Islam hari ni. Itu baru perkara asas wuduk. Tak selesai lagi rupanya. Tu pun tak mau mengaji. Ini penyakit dia, tak mau mengaji. Kita tunggu tengok 10 minit kita boleh catat berapa ramai yang kita dapat orang yang main ambil ayat semayang wuduknya tidak sah. This is isyarat. Belum kita test lagi semayang jemaat ni rukun khutbah ada berapa, tak tanya lagi. Belum kita semak bacaan Fatihahnya lagi betul ataupun tidak. Maka itu sebab kita mengambil kesempatan ini menyeru kepada semua orang Islam, mari kita beramai-ramai ke masjid mengaji elok-elok. Mudah-mudahan Allah beri sedikit kefahaman pada kita dan kita boleh gunakan itu sebagai modal untuk memperbaiki diri kita sendiri. Orang lain tak untung, yang untung kita sendiri, yang untung anak pinak kita sendiri, yang untung isteri kita di rumah sendiri. Mereka boleh tumpang berteduh di bawah ilmu yang ada di dalam diri kita sebagai suami, sebagai bapa di dalam rumah tangga kita. Kalau ada orang yang dekat-dekat rumah kita yang jom kita malam ni ada mengaji kitab di masjid tu, jom saya nak pergi seorang, jom pergi sekali. Ini saya ni tak apalah. Esok pula nampak rehat nak tak pergi mana agak petang ni. Dia kata tak pergi mana. Jom keluar dengan saya.
Tapi ada mereka janji. Tadi tak ada apa. Bila ajak pergi mengaji ada janji dengan mereka pula. Tak apa. Lusa tengok dia duduk rehat lagi. Malam ni tak ada pergi mana kan? Dia kata ada kerja. Agak awal-awal lah. Dia tahu nak ajak pergi mengaji. Dia kata malam ni ada kerja. Gitu kan. Kata ingat nak sembang dah sikit. Saya pun tak pergi mana malam ni. Dia kata tak kenal. Dia kena terdik juga. Dengan dia ni kena terdik juga. Orang lugu-lugu ni. Ni dia memang lugu tu. Kena terdik juga dengan dia. Dan usaha tarik, kena tarik. Ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Ada golongan dalam masyarakat yang tak senang dengan usaha mengajak orang buat baik dan mencegah orang buat jahat. Dia kata, hampa tu saya ajaklah, pokok ni jahanam lah. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Jawab orang yang duk ajak orang buat baik, duk cegah orang buat mungkar ini, dia kata, aku yang duk ajak depa ni supaya buat baik, mudah-mudahan ini menjadi alasan aku di depan Allah esok. Tuhan tanya, hang semasa hidup di atas dunia dulu pernah tak ajak orang buat baik? Pernah tak cegah kemungkaran di dalam hidup hang? Dia kata, aku pernah. Dia ada alasan. Satu. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan orang yang aku ajak ini timbul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau kita tengok Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ini tak ada lah lebih zalim, lebih kejam, lebih jahat, lebih daripada Fir'aun. Bila baca-baca di dalam sejarah, kerana dia cerita Fir'aun apabila ahli sihir dia mai cerita dekat dia, kata dalam tempoh masa yang terdekat ini akan lahir seorang bayi laki-laki yang akhirnya akan membesar dan dia akan meruntuhkan kerajaan tuanku. Dia kerah semua pasukan tentera dia supaya pergi cek setiap buah rumah, kalau ada orang yang bersalin anak laki-laki, bunuh anak itu. Kalau orang perempuan tu mengandung, tunggu. Pastikan dia mengandung, esok kita cek laki-laki ke perempuan. Kalau laki-laki, bunuh anak itu. Dia dalam sejarah kata Fir'aun telah membunuh 600,000 orang budak pada zaman itu. Fir'aun di Mesir. Dicatatkan Fir'aun telah membunuh 600,000 orang budak-budak kecil pada zaman itu. Lalim ni tak tahulah, tak reti nak cerita. Allah sebut dalam Quran, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Allah perintahkan Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun, dua-dua orang ni, izhaba ila Fir'aun, pi jumpa Fir'aun. Innahu tagha, kerana Fir'aun ini melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, kata dekat Fir'aun ini kata-kata yang lembut. La'allahu yatazakkar, mudah-mudahan dia teringat pada Allah. Au yakhsha, ataupun dia timbul rasa takut pada Allah. Dalam kampung kita kalau ada kaki yang tak pernah pijak masjid, tak pernah pijak masjid, mak dia mati, dia ikut mai. Kalau mati hari Jumaat, dia ikut mai, simpan mayat apa semua, sah lerah selesai, orang nak bang sembahyang Jumaat, dia balik lagi. Mangkap tak mangkap tak tu lah. Ni ada ni, kita cerita ni pasal dah jadi benda ni. Bukan dia payah keladi lah, dia lain. Dia ikut jenazah, dia ikut mayat mai ke bumi, semua selesai, sah lerah, semua orang elok-elok, orang bang nak sembahyang Jumaat, dia balik. Orang panggil dah, tunggulah sembahyang lu. Tak apa, dia jawab, balik. Bukan dia mangkak lagi dah ni. Kalau mangkak boleh buat serawar je, plastik. Serawar tak boleh buat, apa tak boleh buat. Tak apa, balik. Tu dia, sampai tarah tu. Awak orang macam ni kita tak bolehkah sampaikan Al-Quran pada dia, hadis pada dia? Boleh. Teruk dia ni, teruk lagi Fir'aun. Teruk dia tu, teruk lagi Fir'aun. Kalau Fir'aun, Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun, innahu tagha, kerana dia melampaui batas. Adakah orang ni kita tak boleh pergi dekat dia? Pergi. Jangan peduli, pergi. Sembang cara-cara biasa dekat dia, sembang kata ni, malam ni jom kita pergi makan di Sungai Tani. Dia dengar makan pecah dia. Jom, dia kata. Naik, kita pergi sebelum maghrib. Dia kata alright. Kata dia tak fikir abang nak semayang ni. Alright. Kita pergi singgah semayang masjid nak ada mengaji ni. Singgah tikam batu ke mana dah pergi. Awak orang ramai yang ni, kita pun buat terkejut sama. Awak orang ramai yang ni, dia duduk kelang kabut dah. Ramai tak ramai aku tak tahu. Jom kita pergi semayang lah. Abang hampir tu, aku tunggu ni. Tak boleh tak boleh, kena pergi sekali.
Aku dah kena pergi ni. Dalam keadaan macam tu dia pergi mayang. Dia rimah lah. Kali mula pergi rimah, balik kiri kanan tengok atas bawah. Jadi macam kucing liak bola sangkang. Dia nak renau orang. Paksa dia bagi dia dengar juga. Di ujung pun ujung lah dengar. Mudah-mudahan la'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan dia teringat juga. Hati kita ni tak mana sangat. Bila kita rendam dia dengan ayat Quran, bila kita celok dia dengan hadis Nabi, insya-Allah. Kalau dia tak berubah sama sedih dengan yang tu pun, mudah-mudahan la'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan seminit, 2 minit, 5 minit, setengah jam itu dia teringat juga dekat Allah. Au yakhsha, ataupun lebih baik timbul rasa takut dia pada Allah. Dengar-dengar macam tu dia naik saya. Habis-habis mengaji kita kata, jom dia makan. Dia kata, aku tak lalu makan. Aku janji dah nak pergi makan tadi. Dah tak baling kali. Aku rasa tak sihat nak balik. Bawa balik. Tak apa. Kita buat tak benar macam sama. Kena cuba, kena buat sekali. Yang penting, seberapa banyak manusia kita nak tarik supaya dia kenal Allah, Tuhan yang menjadikan dia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Kita tak boleh ceramah. Bukan tak boleh ceramah pasti tak boleh cakap lebih sedap pada ustaz ceramah lagi. Tapi tauliah tak ada. Ini pun satu hal juga. Tauliah tak ada, tak boleh. Dia kata, tak apa, kita ajak orang cara kita. Kita masing-masing ada sumbangan dalam bidang agama ni. Tak mesti orang yang bagi sumbangan agama orang yang bercakap ni saja. Orang yang tolong tempel poster itu mungkin lebih besar pahala daripada orang yang bercakap. Kalau dia buat kerja ikhlas, yang bercakap tidak ikhlas. Islam, dia punya penilaian prestasi dia jauh lebih baik daripada SSB ni. Jauh lebih baik. Allah menilai dalam ni. Ikhlas ke tidak? Ikhlas, Masya Allah. Ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Lalu dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kata orang yang mengajak manusia ke arah ma'ruf dan mencegah mungkar ini, kami buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar ini supaya ini menjadi alasan kami di depan Allah. Kata kami sudah buat kerja ini wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah. Falamma nasu ma zukiru bih, maka apabila manusia lupa kepada peringatan yang diberikan kepadanya. Kita malam ni dengar peringatan daripada Allah. Kita malam ni dengar peringatan daripada hadis Nabi SAW. Kalau ada di kalangan kita ni yang lupa peringatan yang kita bagi malam ni, anjainal ladzina yanhauna 'anil su. Allah kata kami akan lepaskan, kami akan jauhkan, selamatkan orang-orang yang sentiasa mencegah orang buat jahat. Bila masyarakat itu rata-rata sudah lupa kepada Quran, sudah lupa pada hadis, sudah lupa pada agama, bila berlaku keadaan itu, Allah kata anjainal ladzina yanhauna 'anil su. Kami bebaskan, kami selamatkan orang yang sentiasa duk cegah orang buat jahat. Dia buat keluar dulu puak-puak ni daripada kaum orang yang tidak mau ingat kepada Allah ini. Wa akhaznal ladzina zalamu, dan kami timpakan azab kepada orang yang zalim ini. Kita yang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, Allah buat keluar kita. Seperti mana Allah dah buat kepada umat Nabi Allah Lut alaihi salam. Apabila umat Nabi Lut sibuk dengan kerja maksiat mereka, liwat sesama lelaki, Allah cuba suruh Nabi Lut supaya nasihat umat dia jangan buat kerja liwat yang berdosa ini. Mereka tak peduli. Akhirnya Allah kata dekat Nabi Lut, bawa orang-orang yang beriman sama dengan kau keluar daripada bumi ini. Bila Lut bawa orang yang beriman keluar, akhadnal ladzina zalamu, kami ambil azab, kami timpakan kepada orang yang zalim ini. Umat Nabi Lut diperbalikkan buminya sampai hari ini. Allah tinggalkan kesan itu untuk kita semua lihat. Dan Allah kata fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai orang yang melihat. Ayat yang menjadi tasik tempat Nabi Lut diterbalikkan tu, ayat dia ni tak ada menatang boleh hidup dalam dia. Kita dah cerita banyak kali. Kalau ambil ikan puyuh lepas mati ikan puyuh tu, ayat tu Allah jadikan baunya cukup hanyir, busuk. Tak ada sebarang bentuk hidupan boleh hidup dalam ayat tu.
Allah nak tunjuk betapa cemarnya, betapa kotornya orang yang lawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila azab dikenakan kepada mereka, binasa terus mereka ini, hilang mereka daripada peta dunia. Allah kalau dan dia sampai masa dia nak timpakan azab, tidak ada orang yang boleh menghalang azab itu daripada terus ditimpakan kepada mereka semua. Kata Allah, wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami timpakan azab ke atas orang yang zalim ini dengan azab yang sangat pedih, yang sangat hina, yang sangat keji, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan jahat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang kita sampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kekuatan pada kita malam ni juga balik buat satu perubahan dalam keluarga kita. Kalau ada lagi isteri, anak-anak yang belum berpakaian tutup aurat, malam ni juga mula pakai. Kalau kita selama ni jadi kawan ada lengkong, tin melo besar tinggal orang lah. Tin melo tu lepak pergi ke lembah. Nak berhenti tak usah tangguh tak jadi berhenti. Balik tengok kotak bensin ada 7 batang lagi, lempak 7 batang tu. Kalau 7 batang dia kata tak apa-apa, habis ni dulu, esok beli kotak lagi. Kalau nak berhenti, buat sungguh-sungguh cara nak berhenti. Mudah-mudahan Allah redai hidup kita semua. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.